Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Berjumpa kita lagi untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Untuk hari ini, cikgu akan mengajar tajuk Reka Bentuk Produk bertema, iaitu tentang jenis-jenis garisan. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 24 sehingga 26. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu, iaitu channel Sigu Asmawati, sebagai tanda sokongan untuk cikgu meneruskan penghasilan video-video pembelajaran yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seperti biasa, saya Cikgu Asti. Hari ini, cikgu akan terangkan tentang garisan dalam reka bentuk. Jom belajar bersama-sama dengan cikgu. Sebelum itu, mari kita lihat standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Yang pertama ialah 2.2.1, mengenal pasti jenis garisan dalam lakaran reka bentuk. Nanti cikgu akan tunjukkan beberapa jenis garisan yang kita akan belajar pada hari ini. Standard pembelajaran yang kedua ialah 2.2.2, iaitu melakar pelbagai jenis garisan. Selepas kamu sudah kenal jenis-jenis garisan dalam lakaran, kamu boleh mula melakar pelbagai lakaran menggunakan jenis garisan yang kamu sudah belajar. Baiklah murid-murid, kita lihat garisan dalam lakaran. Garisan ialah unsur penting untuk melakar, melukis, menggambar dan menulis. Garisan juga wujud pada objek alam semula jadi ciptaan Tuhan. Nanti cikgu akan berikan beberapa contoh yang kamu boleh lihat. Contoh garisan kita boleh lihat pada haiwan, batu, urat daun, batang tumbuhan dan sebagainya. Kita lihat bersama-sama jenis-jenis garisan. Di sini cikgu senaraikan 12 jenis garisan yang kamu boleh gunakan semasa membuat lakaran reka bentuk. Kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 24. Kalau kamu dapat perhatikan pada buku teks kamu, terdapat ataupun disenaraikan 6 jenis garisan, iaitu garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, zigzag dan berlingkar. Satu lagi iaitu garisan putus-putus. Dan untuk hari ini, cikgu tambah lagi beberapa jenis garisan yang mungkin perlu kamu tahu untuk membuat lakaran, iaitu garisan berbulu, garisan bergerigi, garisan berduri, garisan berbiji, garisan berpancar dan garisan berserabut. Kita akan lihat satu persatu bagaimanakah bentuk setiap jenis garisan ini. Yang pertama, cuba kamu perhatikan garisan halus. Ini adalah garisan yang biasa kamu lukis sebelum ini. Yang kedua adalah garisan tebal. Seterusnya garisan berpancar. Cuba kamu perhatikan bentuk garisan berpancar. Dia adalah seperti hendak menerangkan sesuatu objek yang mempunyai sinaran seperti matahari. Seterusnya,
garisan berserabut. Kalau kamu tengok contoh yang cikgu berikan, apa yang kamu dapat bayangkan? Ya, dia adalah seperti gumpalan benang. Maksudnya sangat berserabut. Seterusnya, garisan putus-putus. Kalau kamu lihat pada buku teks kamu, objek yang paling senang untuk kita bayangkan adalah jalan raya. Maksudnya garisan putus-putus digunakan pada jalan raya. Seterusnya, garisan beralun. Seperti ombak ataupun corak yang ada pada padang pasir, itu adalah garisan beralun. Seterusnya, garisan zigzag. Dia seperti huruf Z kan? Seterusnya, garisan berlingkar. Cuba kamu cari objek apa yang paling dekat dengan garisan berlingkar ataupun objek apa yang menggunakan garisan berlingkar. Seterusnya, garisan berbiji. Garisan berbiji biasanya paling mudah untuk kamu lihat adalah pada buah-buahan yang mempunyai biji ataupun objek-objek yang berbiji-biji. Nanti kita lihat. Seterusnya, garisan berduri. Seperti yang kalau kamu fikirkan adalah seperti kulit durian, berduri-duri. Garisan bergerigi. Biasanya garisan bergerigi ni cikgu boleh bagi contoh adalah pada mata gergaji. Seterusnya, garisan berbulu. Biasanya kebanyakan garisan berbulu kita boleh nampak pada haiwan yang berbulu ataupun pada karpet. Okey. Kita lihat satu persatu objek semula jadi yang mempunyai garisan pada urat daun, iaitu garisan halus. Seterusnya pada jalan raya tadi cikgu dah terangkan menggunakan garisan putus-putus. Seterusnya kamu tengok pada padang pasir, apa yang kita boleh nampak adalah garisan beralun. Ni yang cikgu terangkan tadi, garisan berlingkar. Paling mudah kita tengok pada objek ubat nyamuk yang berlingkar kan. Okey, seterusnya kita tengok pada haiwan ni, ini merupakan kuda belang. Tengok corak yang ada pada haiwan ini, dia menggunakan garisan tebal. Belang hitam putih tu kan, itu menggunakan garisan tebal. Comel kan yang ini? Ini adalah haiwan yang menggunakan garisan berbulu. Sudah nyata dan jelas kita tengok bulu yang ada pada haiwan ini. Itu pun merupakan garisan. Dan ini adalah contoh untuk objek yang mempunyai garisan juga, tetapi garisan berbiji. Kita boleh tengok lagi objek yang lain semula jadi. Sebenarnya semua objek mempunyai garisan-garisan tertentu. Fungsi garisan. Baiklah murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 25. Seperti yang cikgu tunjukkan di sini, terdapat 6 jenis fungsi garisan. Yang pertama ialah garisan menimbulkan rupa. Kebiasaannya, untuk menimbulkan rupa, kita melakar dalam bentuk 2 dimensi. Fungsi yang kedua ialah garisan menimbulkan bentuk yang dikehendaki. Manakala yang ini pula kita melakar menggunakan 3 dimensi untuk menimbulkan objek yang kita hendak lakar. Fungsi yang ketiga ialah garisan menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Hanya dengan garisan kita boleh mewujudkan bayang pada bentuk objek yang kita sedang lakar. Seterusnya, fungsi garisan adalah untuk menghasilkan ton yang terang atau gelap. Kalau kamu perhatikan pada gambar yang ditunjukkan,
terdapat dua ton yang berbeza iaitu gelap dan terang. Fungsi yang kelima ialah garisan menghasilkan pelbagai jenis corak. Ada pelbagai jenis corak yang kamu boleh hasilkan hanya menggunakan dengan garisan. Salah satu contoh corak yang dihasilkan iaitu yang terdapat pada gambar di dalam buku teks kamu. Fungsi yang terakhir adalah garisan boleh mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Kadang-kadang terdapat garisan-garisan yang kita nampak seolah-olah seperti sedang bergerak. Kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini, garisan boleh dihasilkan secara manual atau berbantukan komputer. Lakaran secara manual, kamu hanya perlu menggunakan pensel dan kertas. Manakala lakaran berbantukan komputer pula, kamu boleh menggunakan komputer untuk menghasilkan garisan. Sama ada kamu menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ataupun pen. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Akhir kata, terima kasih daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.